pelajar ijazah sarjana muda kaunseling, dan saya sendiri Nurul Syamimi Syaira binti Abdul Bateri. Doktor boleh panggil saya Syamimi lah. Okay. Hari ini kita orang ada sedikit tugasan lah yang kita orang nak kena buat, iaitu kita orang kena interview salah seorang kaunselor berdaftar lah untuk nak tahulah pengalaman-pengalaman seorang kaunselor berdaftar ni dalam bidang kerjaya ni, macam mana situasi dia macam tu. So kalau projek kita start dengan, mungkin doktor boleh ceritakan sedikit lah latar belakang doktor, macam nama, sedikit latar belakang. Secara ringkasnya, nama saya Muhammad Haji bin Abdul Razak. Saya berasal daripada Banting, Selangor, dan saya bertugas di Universiti Kebangsaan Malaysia di Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan di bawah Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia. Saya mempunyai ijazah sarjana muda Psikologi Kaunseling daripada Universiti Malaysia Sabah. Kemudian saya menyambut pengajian di peringkat sarjana Psikologi Kaunseling sama di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian saya menyambung PhD dalam bidang kaunseling, pengkhususan dalam kekeluargaan di Universiti Sains Malaysia, USM. Jadi saya dah berkhidmat di UKM bermula tahun 2015 sampai sekarang lah, hampir 10 tahun. Dan sebelum saya berkhidmat di UKM, saya juga merupakan kaunselor di Pusat Perhubungan Akidah Batu Iman dan juga kaunselor jemputan di Pusat Perhubungan Akidah tersebut. Kiranya doktor memang dah lama lah dalam bidang ni, mengambil masa yang memang lebih daripada 10 tahun lah. Ya, hampir 10 tahun dan lebih 10 tahun lah. Dan sebab saya dapat KBPA pada tahun 2011. Pada peringkat ijazah sarjana muda lagi saya dah mendapat KBPA, dan masa saya buat master pun saya memang dah ada KBPA. Baik. Saya nak tanya sedikit lah. Okay. Menurut doktor, kerjaya ni adalah skop apa kalau menurut doktor? Okey, kerjaya ni adalah satu laluan profesional ataupun unprofessional, ataupun separa mahir ataupun tidak mahir. Sebab kerjaya seseorang itu adalah melibatkan suatu tugas ataupun kerjaya yang mereka minat. Sesuatu pekerjaan, sesuatu kerja ataupun tugas yang mereka minat, ada passion, ada kesungguhan, mereka cuba berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai kerjaya tersebut, itu adalah kerjaya. Contoh, kalau kita nak menjadi seorang doktor, dia perlu melepasi mempunyai ijazah sarjana muda perubatan, kena masuk hospital, buat amali, buat operasi dan sebagainya. Itu kerana kesungguhan untuk menjadi kerjaya sebagai seorang doktor. Dan sesiapa saja untuk menjadi mekanik pun, dia mesti minat terhadap kereta. Kalau tak ada minat pada kereta, macam mana jadi mekanik? Okay? Macam kita kaunselor, kita mesti minat untuk membantu orang, ataupun kita mesti mempunyai kelebihan ataupun bakat tertentu untuk bercakap, membina hubungan, ataupun yang memudahkan sesuatu urusan orang lain, ataupun memudahkan hubungan antara kita dengan orang yang baru dikenali. Konsep sosial tu, sosial ini mana kita berorientasikan manusia, dan apa sahaja pekerjaan, tugas kita mesti berorientasikan manusia, sebabkan minat. Okay. Secara ringkasnya, apa sahaja pekerjaan ataupun tugas mesti berpaksikan kepada minat untuk seseorang itu meneruskan ataupun melibatkan diri secara serius dalam kerjaya tertentu. Okay, baik. Kalau doktor sendiri, mengapa doktor lebih memilih bidang kerjaya sekarang yang doktor pilih? Okey, ada banyak faktor. Pertama sekali adalah kerana saya minat untuk memahami personality, tingkah laku, tindakan, reaction ataupun perkembangan seseorang. Kenapa setiap manusia itu unik? Kenapa setiap manusia itu berbeza dari segi cara fikir, cara membuat keputusan, cara mereka bertingkah laku, cara mereka mempamerkan emosi, reaksi, kelakuan, dan semuanya agak berbeza. Dan macam mana kita boleh bantu mereka dari perspektif psikologi. Dan tercetusnya minat saya dalam bidang psikologi ni apabila di peringkat sekolah dulu saya selalu berjumpa kaunselor, dan saya terdedah dengan maklumat itu. Bila saya terdedah dengan maklumat itu lebih awal, contoh selalu berkawan dengan guru pembimbing,
selalu lepak duduk dekat bilik kaunseling, unit kaunseling. Jadi saya tidak langsung saya banyak menerima maklumat daripada kaunselor tersebut. Ambillah psikologi, ambillah kaunseling kan. Jadi saya tidak langsung benda tu dah masuk dalam fikiran saya. Jadi bila masuk UPU, bila saya pilih UPU nampak pula ada kaunseling, ada pula psikologi kaunseling. Jadi tercetusnya saya buat tercetusnya saya memilih bidang psikologi kaunseling first choice. Yang pertama daripada 8 pilihan tu, jadi saya dapatlah psikologi kaunseling. Jadi sejak itu sehingga sekarang ketiga-tiga peringkat saya dah tamat pengajian. Tak cukup dengan ijazah sahaja, master dan PhD semuanya kaunseling. Memang saya minat dan memang sukalah kerja saya sebab saya suka nak memahami, nak melihat, mengamati, mengenal pasti isu atau masalah kan, kerana Allah kemahiran menolong ni salah satu daripada kita punya fisabilillah jugalah. Okey, cara kita untuk bantu kalau kita menyelesaikan urusan orang lain, memudahkan urusan orang lain, dan masa yang sama Allah SWT pun memudahkan urusan kita juga. Kalau macam tadi saya tanya berkaitan dengan kenapa doktor minat dalam bidang ni. Yang seterusnya saya nak tanyalah, sepanjang doktor berkhidmat sebagai kaunselor berdaftar, ada tak satu isu yang agak sukar untuk doktor nak handle? Ada. Antara isu yang paling sukar saya nak handle adalah isu kesesatan akidah, penyelewengan akidah. Sebab salah satu bidang kaunseling saya adalah more kepada penyelewengan akidah, ataupun dalam Englishnya Islamic heresy lah. Okey, dan antara satu kliennya adalah yang menggemparkan Malaysia pada satu ketika dulu, dan saya diberikan tugas oleh Majlis Agama Islam Selangor untuk menjalankan sesi kaunseling ke atas klien tersebut. Dan saya menjalankan sesi kaunseling selama hampir 10 sesi dengan klien tersebut kerana dia menyalahi enakmen jenayah syariah kerana menyebarkan ajaran palsu dan ajaran sesat. Jadi di antara cabaran yang utamanya adalah macam mana untuk kita twist pemikiran dia, macam mana nak tingkatkan kesedaran dalam hati, jiwa dia, macam mana kita nak sentuh jiwa dia, macam mana nak pastikan bahawa lepas dia bebas, dia keluar dan dia pulih sepenuhnya. Macam mana untuk pastikan bahawa apa yang dia buat tu adalah salah selama ni, sehingga dia fokus ataupun menerima pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah. Macam mana untuk dia lebih matang dalam berfikiran, ataupun macam mana untuk pastikan dia lebih faham bahawa tindakan-tindakan ataupun kesalahan yang selama ni dia buat itu dia takkan buat balik, dia takkan buat semula. Ataupun isu yang lain, macam mana saya nak confront dia kan. Dia kata saya percaya kepada Allah dan Rasul, tetapi dalam masa yang sama dia tidak congruence. Tak congruence tu, kalau dia percaya kepada Allah dan Rasul, kenapa dia tak solat kan? Kenapa dia tidak semayang, kenapa dia tak puasa? Tetapi saya yakin Allah tu ada, saya yakin Rasul itu ada, tetapi dia tak congruence kan. Kalau kita sebagai kaunselor, salah satu manusia itu bermasalah apabila dia tidak congruence di antara fikiran dan juga tindakan, ataupun kognitif dia tak selari dengan dia punya tingkah laku. Okey, dia ada pengherotan kat situ. Jadi cabaran saya adalah macam mana untuk bagi dia selari, nak bagi dia congruence, daripada uncongruence kepada congruence. Itu satu cabaran lah bagi saya. Menarik juga. Dan kalau kita orang pun dekat macam tu, memang satu benda yang sangat mencabar lah. Yeah. Sebab kita nak buat sesi pun dekat sini, sebab dekat sini pun ada bermacam-macam fakulti, bermacam-macam student kan. Kalau kita ambil klien yang latar belakang kaunseling, kita mudah sikit nak sampaikan. Tapi kalau latar belakang dia agama Islam, dia akan trick kita balik. So macam mana kita nak kita nak confront dia balik? Macam tu lah, susah sikit lah. Sebab ilmu tu pun ilmu yang dia belajar setiap hari dekat USAM dengan ilmu yang kita belajar setiap hari dekat USAM agak lain sikit. Diorang setiap hari belajar berkaitan dengan agama, kita belajar juga berkaitan agama, tapi tak terlalu kerat macam mereka punya jadual lah, macam tu. So kadang diorang akan mempertikaikan apa yang kita cakap. Diorang seolah-olah mengatakan yang kita sampaikan tu bukan fakta tetapi auta. Okey, baiklah. Seterusnya saya nak tanyalah, boleh tak kalau saya nak tahu teori apa yang doktor gunakan dalam selalunya dalam perkhidmatan kaunseling ni, yang teori yang doktor amalkan, teori kerjaya dan juga teori kaunseling sendirilah. Okey.
Antara teori kerjaya yang saya biasa amalkan adalah teori Holland. Okay. Menggunakan self-directed research, 6 personality dan 6 environment, realistic, investigative, realistic dan juga sosial dan juga artistik. Okay. Itu saya nak bantu perjalanan kerjaya klien lah. Kemudian dari perspektif teori yang selain daripada kerjaya, saya banyak menggunakan psychoanalysis, Freud. Okay, terutamanya dalam mengendalikan klien-klien yang ada histeria kan. Macam mana dia punya conscious, subconscious dan unconscious dia. Macam mana untuk pastikan bahawa apa yang fikiran dia tu semua orang ada kekuatan untuk conscious, sedar. Dan terlalu lama membiarkan diri kita dalam fikiran yang tidak sedar akan membawa kita ke arah kepulihan yang sangat lambat. Jadi teori Freud ni banyak bantu saya kepada klien untuk menyelami kisah masa silam supaya keperitan atau kesedihan yang masa lampau tu dapat dibuang dalam diri mereka. Okay, sebab apa yang berlaku pada hari ini, tingkah laku dia, personality dia adalah disebabkan oleh pengalaman masa lampau. Jadi kita cuba perbetulkan kenangan daripada masa lampau itu untuk menerima conscious sekarang, reality sekarang. Kemudian satu lagi adalah REBT, Rational Emotive Behaviour Therapy. Banyak saya gunakan sebab menariknya REBT ni kerana ada conference. Kita boleh dispute, kita boleh berbicara, betulkan ABC dia kan, jadi sistem dia kan. Jadi agak best, menarik contohnya yang ada drug addict kan, ataupun isu-isu yang perkahwinan, konflik perkahwinan kan, marriage conflict dan sebagainya lah. Okey, sedikit lagi, boleh tak kalau doktor kongsikan antara kemahiran yang penting bagi seorang kaunselor yang efektif? Okay, kemahiran yang paling penting adalah pertama sekali adalah empathy. Kalau kita berpegang kepada Rogerian, dia simple je, unconditional positive regard, kemudian genuine, ketulinan, kemudian empathy, genuine dan unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat. Itu adalah 3 asas basic untuk jadi sebagai seorang kaunselor. Kalau kita pegang kepada 3 nilai ini, itu adalah satu kekuatan kita untuk berhadapan dengan pelbagai latar belakang masalah ataupun isu yang dihadapi oleh klien. Kalau kita tidak ada penerimaan tanpa syarat dalam diri kita, mungkin kita akan menjadi select. Betul. Kita akan very selective dengan klien kan. Tak naklah dia perempuan, tak nak dia lelaki, tak naklah daripada background berbeza agama, tak naklah sebab dia bukan sebangsa dengan kita. Jadi bila kita ada penerimaan tanpa syarat, kita menjadi lebih terbuka, fleksibel. Kita open dengan sebarang pembinaan sesi counselling daripada multicultural klien yang berbeza. Sedikit nasihat daripada doktor lah untuk yang macam kami ni bakal-bakal kaunselor yang sekarang pun kita orang adalah kaunselor pelatih. Nasihat doktor, sebab kita orang selalu ada masalah macam mana kita nak mulakan sesi. Macam mana kita nak mulakan sesi lagi-lagi macam kaunseling kerjaya. Baru semester ni kami ambil dan pertama kali kami nak kena buat sesi kaunseling kerjaya. Macam mana kita orang nak mulakan? Senang je, kalau kita sebagai umat Islam, kita ada rukun iman dan rukun Islam. Macam mana nak jadi umat Islam yang baik? Kena percaya kepada rukun iman dan juga melaksanakan rukun Islam. Tapi sebagai kaunselor, kita ada model. Apa model kita dalam menjalankan sesi kaunseling? Pertama adalah bina hubungan. Macam mana cara nak bina hubungan? Yang kedua, cara nak buat penerokaan. Yang ketiga, macam mana nak kena pasti masalah. Yang keempat, macam mana sudut perbincangan alternatif. Yang kelima, macam mana kita nak buat penamatan. Pegang kepada 5 panduan ini dan kita tahu kita berada di tahap yang mana. Kita ada model IV, model Egan kan. So kita pegang kepada apa. Kalau kita pegang kepada Adlerian pun ada juga proses kaunseling yang tertentu. Pegang satu pun dah cukup. Bila kita pegang satu, kita hafal satu, jadi kita boleh apply dalam sesi kaunseling tersebut. Dan kita tahu cara nak menggunakan kemahiran asas kaunseling tu, parafrasa, empati, kemudian merumus, refleksi kan, supaya kita ni membezakan diri kita dengan orang lain. Beza kalau seseorang itu meluahkan dengan di hadapan kaunselor ataupun di hadapan dengan orang yang bukan kaunselor. Bezanya apa? Adalah you apply tak penggunaan teknik tersebut. You mahir tak? You banyak membaca tak? You selalu tak menggunakan teknik itu dalam kehidupan seharian? Itu asas dia sebenarnya. Ada model proses kaunseling tu kena hafal. Satu model yang kita pegang pun dah cukup. Yang kedua adalah kita kena expert, mahir dan betul-betul faham teknik asas kaunseling. Itu dah cukup sebenarnya. Yang seterusnya adalah bila ada praktikum, banyakkan buat latihan amali sesi kaunseling sewaktu praktikum. Itu sebenarnya. Okey,
ini adalah soalan yang terakhir lah untuk untuk pembudukan hari ini. Adakah untuk menjadi kaunselor yang mahir dan berjaya itu dilahirkan secara semula jadi atau perlu dipupuk? Okey, soalan ni agak skeptical sikit dan very subjektif. Okey, tak semua kaunselor itu boleh dilahirkan. Tetapi seseorang itu kalau dia ada minat, passion dan dia boleh dilatih. Daripada tak suka boleh menjadi suka. Berbeza yang sebab kita pun bukanlah lahir kita tahu apa itu kaunselor. Kita tahu kaunselor ini pun bila kita dah bersekolah, kita bersosialisasi kan. Jadi kita dah lebih terbuka dalam prospek kerjaya tersebut. Kalau tak, kita tak boleh nak faham apa itu kaunseling sebenarnya kan. Jadi bagi saya, kebanyakan kaunselor tidak dilahirkan. Kebanyakan mereka melalui proses perkembangan dan melalui daripada proses insight dan juga proses pemilihan kerjaya, dan mereka mendapat latihan yang cukup, passion dan minat, dan mereka akan menjadi seorang kaunselor yang berjaya. Okey, itu saja setakat untuk hari ini. Terima kasih dekat doktor kerana sudi meluangkan masa untuk sesi interview pada hari ini. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey.